Assalamualaikum saudara. Saya Lins Bukaracai untuk rancangan Hello Sandakan. Ketika ini saya sedang berada di pekarangan 4 Point by Sheraton yang ketika ini popular di Sandakan dan merupakan bangunan kemegahan dan terunggul yang baru siap dibina. Kebetulan saya sedang berjalan-jalan menyaksikan keindahan pekarangan bangunan ini dan saya telah terserempak dengan beberapa rakan-rakan niaga ya, termasuk juga mereka yang mengusahakan sarang burung walit. Jadi di kesempatan ini saya ingin menemu bual salah seorang pengusaha sarang burung walit yang tidak asing lagi di Desa Sandakan, yaitu Datuk Faisal Datuk Bakhtiar. Apa kabar Datuk? Ya, baik. Nampaknya Datuk ni sedang santai-santai pada malam ni ya. Kebetulan dari mana Datuk ni? Oh ya, saya baru balik kerja daripada kita punya lokasi, yaitu tempat kita punya rumah burung. Jadi pada malam ini kita pun ada mengambil masa sedikit untuk lihat-lihat hotel yang baru siap di Sandakan ni. Untuk pengetahuan saudara semua, Datuk ini merupakan peniaga muda yang sekarang ini disegani ramailah di Sabah ni, kerana keberanian beliau menceburikan diri dalam industri perniagaan sarang burung walit. So untuk dia masa, cuba kita tanya Datuk, apakah dia punya resepi sehingga berjaya membuka beberapa rumah sarang burung walit di sekitar daerah Sandakan ni, termasuk di kawasan luar bandar. Dikatakan Datuk ni mempunyai lebih kurang 50 buah rumah-rumah sarang burung walit dan telah pun membuahkan hasil ya, di mana sarang burung walit ni telah pun menghasilkan dia punya sarang dan telah diekspor, sekaligus mengangkat pertumbuhan industri di negeri Sabah ni. So kita tanyalah Datuk ni macam mana dia punya pandangan dan apa dia punya resepi sehingga berjaya ni. Macam mana Datuk punya reaksi ya dan pandangan untuk berjaya menjadi seorang peniaga, terutama dalam industri sarang burung walit ni? Okey, terima kasih kepada Encik Rosalin pada malam ini menemu bual dengan saya. So sebagai seorang peniaga kita perlu tabah menghadapi satu risiko, dan juga terutamanya kita kena kenal pasti apakah sebenarnya negeri kita terutamanya daerah Sandakan. Saya nampak dalam beberapa lama ataupun kurun bahawa Sandakan ni dikenali sebagai Borneo, dan pada masa itu Borneo ni dikenali sebagai pengeluar sarang burung. Jadi di masa itu saya mengambil kesempatan ataupun mengambil satu pendekatan untuk menceburkan diri dalam industri sarang burung ini. Waktu itu kita hanya ada Gua Gumantung yang dikenali di seluruh Asia pada tahun 1939, di mana Sultan Sulu dengan rakan niaga dia daripada China, iaitu dinasti Ming, telah memulakan perniagaan sarang burung. Daripada sejarah itu saya mengambil satu pendekatan bahawa perniagaan ini semakin tahun, semakin hari, semakin meningkat dia punya permintaan di seluruh Asia. Tetapi sebagai pengusaha atau peniaga, kita pun membuka ruang dan mencari satu pendekatan ataupun mengubah satu landscape perniagaan, iaitu landscape yang telah diubah sekarang ini, iaitu perniagaan rumah burung walit, di mana semua pengusaha atau yang berminat boleh mendirikan rumah burung ini dan sekaligus memberi ekonomi yang berpanjangan kepada mereka. Jadi saya berpendapat bahawa perniagaan ini akan terus dapat bersaing sekiranya ahli-ahli peniaga terutamanya di daerah Sandakan
Syukur Alhamdulillah hari ini saya telah membuat lebih kurang 50 buah rumah burung yang dimiliki oleh syarikat dan juga counter partner kita daripada China maupun daripada negara Singapura. Jadi mereka melihat industri ini memang memberi satu pulangan yang lumayan, di mana pada tahun 2008 Datuk Seri Najib sendiri, Perdana Menteri, telah menggalakkan pengusaha Bumiputera untuk menceburi bidang ini. Dan harapan saya kepada pihak Kerajaan Negeri Sabah agar terus menggalakkan Bumiputera menceburi bidang ini, sekaligus memberi bantuan kepada pengusaha-pengusaha yang ingin menceburi bidang ini. Dan yang amat penting, sekiranya pihak kerajaan dapat memberi kelonggaran untuk memberi satu grant bantuan kepada pengusaha, saya punya syarikat bersedia untuk bekerjasama dengan pihak kerajaan. Sekiranya pihak kerajaan mengambil satu serius dalam industri ini, saya bersedia memberi sumbangan tenaga kepada pihak kerajaan agar mengambil pengusaha-pengusaha baru agar mereka kenali industri sarang burung ini supaya dapat berkembang dan sekaligus Sabah ataupun Sandakan boleh menjadi pengeluar terbesar di negara Malaysia insyaAllah pada satu masa ketika. Kerana apa? Kerana Sabah mempunyai satu geografi yang begitu baik. Geografi dia yang burung layang-layang atau burung walit suka dengan Borneo, dan saya percaya dan saya yakin dan percaya bahawa Sabah akan menjadi satu pengeluar yang terbesar sekiranya usaha ini terus disokong oleh pihak-pihak tertentu, maupun pihak kerajaan maupun NGO. Jadi saya berharap agar pengusaha dan pihak kerajaan terus memberi sokongan agar industri sarang burung walit di negeri Sabah ini menjadi satu yang terkenal pada satu masa ketika oleh kerana geografi dia. Terima kasih. Itu dia tadi saudara, sedikit penerangan panjang lebar ya daripada Datuk Faisal. Nampaknya Datuk Faisal ni salah seorang peniaga muda ya, yang begitu boleh dikatakan berjaya kerana dari segi cabaran yang dia lalui ini bukan senang ya untuk menjadi seorang peniaga. Kerana banyak perkara yang nak ditempuh selain memikirkan banyak aspek dari segi cabaran dan peluang-peluang. Mungkin kita kena tanya juga dengan Datuk Faisal berhubung dengan cabaran berniaga sarang burung walit ni dari segi potensi dan lain-lain perkara lah. Terutama dari segi macam mana dia punya saingan di antara sarang burung yang berada di gua tu dengan sarang burung walit yang dihasilkan melalui sebuah rumah. So, apa dia punya perbezaan Datuk? Okey. Seperti mana yang saya pelajari ataupun melalui pengalaman yang saya ceburi lebih kurang dalam tempoh 10 tahun yang lalu, sebelum adanya pengalaman untuk perindustrian sarang burung walit ini, saya memang menceburi bidang di dalam gua gumantung, yakni membuat satu perniagaan jual beli. Pada ketika itu saya melihat satu permintaan yang amat tinggi daripada luar negara, iaitu daripada terutamanya negara China dan juga Singapura pada masa itu. Dan cabaran yang amat ketara ialah saingan kita adalah daripada segi pasaran. Karena pengusaha-pengusaha di Sandakan maupun di Sabah, networking, kita punya networking tidak begitu luas. Satu, dua, kekurangan daripada sokongan dan galakan pihak tertentu dalam industri ini. Ketiga, kurangnya pendekatan ataupun kurangnya pemberitahuan daripada agensi-agensi ataupun NGO yang ada di dalam bidang ini. Dan dia punya cabaran terutama sekali cabaran dia dan juga perbezaan di antara rumah burung, sarang rumah burung dengan gua. Perbezaan dia hanya satu, iaitu kandungan. Daripada segi kandungan, sarang burung gumantung ini adalah dia mempunyai mineral yang amat tinggi. So berbanding dengan rumah burung ni, dia tidak mempunyai mineral.
So hanya itu dia punya perbezaan, tetapi dari sudut yang lain, peranan sarang rumah ni lebih baik daripada gua. Maksudnya perniagaan rumah burung walit ini dia mempunyai satu badan dan dia mempunyai satu network. So di mana mereka dapat dan berjaya mendekati pelanggan. So daripada situ harga sarang burung walit ni meningkat dan permintaan tu meningkat berbanding dengan gua. Sebab kita punya gua gumantung, kita tiada satu badan yang mempromot dekat luar negara. So saya berharap kepada pihak kerajaan, sekiranya pihak kerajaan memberi ruang kepada syarikat saya, insyaAllah saya akan bantu untuk menaik taraf keadaan yang di mana hasil negeri Gua Gumantung dengan perusahaan rumah burung walit yang berada di Sabah, kita jalan seiring, tetapi dengan satu sokongan yang padu dari pihak kerajaan, saya yakin dan percaya Gua Gumantung akan dapat terus bersaing dari di mana saingan Gua Gumantung ni daripada Vietnam, Indonesia, Thailand. Dan saya yakin bila ada sokongan itu, Gua Gumantung ataupun dikenali sebagai North Borneo pada masa ini. North Borneo telah mencoretkan satu sejarah ketika dulu. Jadi saya percaya kita masih boleh dapat menempatkan hasil sarang burung Gua Gumantung ini di tempat yang teratas. Sekiranya pihak kerajaan memberi ruang kepada saya untuk bekerja sama dalam menaik taraf atau mengubah landscape Gua Gumantung, insyaAllah saya akan bekerja sama. So mungkin saudara penonton bertanya-tanya juga, apa yang dimaksudkan dari segi landscape sarang burung walit tu? Apa dimaksudkan landscape sarang burung walit tu, Datuk? Landscape ni maksudnya di mana pengusaha yang ada sekarang ni dia masih menggunakan pendekatan ataupun cara yang dulu. Dia tidak mengubah kaedah perniagaan itu. So di situ saya yakin seperti saya mengubah maksudnya daripada gua tu ke industri rumah burung. So maksudnya bila pasaran tu memerlukan satu sarang burung gua dan satu sarang burung gua ni rumah, so syarikat kita ada membekalkan ini. Sebab kita akan berdepan dengan pasaran. Di mana di Semenanjung Malaysia, di Butterworth, Pulau Pinang, mereka sudah dulu membuat lebih kurang dalam 2-30 ribu buah rumah di Semenanjung Malaysia, berbanding di Sabah hanya 400 buah. So daripada sini saya mengambil satu inisiatif untuk terus mendirikan rumah burung yang lebih banyak di Sabah. Saudara penonton, demikian tadi temu bual eksklusif saya bersama peniaga muda ya yang tidak asing lagi di Sandakan ni, Datuk Faisal Datuk Bakhtiar, di mana beliau ni merupakan pengusaha sarang burung walit yang boleh dikatakan disebabkan berpotensi untuk bergerak ke hadapan kerana keberanian dan kecenderungannya untuk menguasai bidang perniagaan ni. Dan saya yakin dan percaya bahawa perniagaan industri sarang burung walit ni boleh merangsang pertumbuhan ekonomi di negeri Sabah berikutan potensinya yang boleh menarik keyakinan pelabur, sama ada pelabur dalam negeri ataupun luar negara, untuk sama-sama merancangkan ekonomi Sabah ni ya. Demikianlah saudara, untuk kali ini saya persiaran daripada hotel yang baru siap dibina ni ya, 4 Point by Sheraton di Sandakan, setinggi 26 tingkat. Saya sekarang berada di sebuah lounge ya yang dikenali sebagai Rapid, di mana pengunjung pun pada kedai ini ramai, terdiri daripada pelancong luar dan luar negara ya. Dan Sandakan dijangka akan menjadi destinasi paling popular yang perlu dikunjungi lah pada masa datang. Kerana sejak dengan adanya bangunan baru ni, hotel bertaraf antarabangsa ni akan merancangkan lagi dan memperlihatkan lagi Sandakan ni sebagai mercusuar baru kepada Bandar Sandakan yang dulunya pernah dikenali sebagai mini Hong Kong ya, ataupun bandar mini Hong Kong. Okey, terima kasih saudara. Jumpa lagi. Bye.